Di Perak, Menteri Besar dia umum ada juga REE. Tahu REE? Nadir Bumi. Dimaklumkanlah kali orang tanya Howard, YB Howard, dia kata dulu masa Exco lepas pernah dibentangkan, tapi mereka tidak pernah meluluskan. Mereka tak pernah buat apa-apa, cuma orang kata orang nak bentang-bentang Pasal dia duduk saja dapat duit. Kita ni pakai jangan duk kerja apa. Orang bentang duk cakap banyak trilion. Besar pada Singapura, besar pada Jepun, besar pada Amerika. Trilion. Tu cara dia fikir. Sanusi, Muhammad Nur, cara lepas fikir. Lepas bentang-bentang dia pun trilion. Oh silap. Orang tengok dah lah kali pergi pula 60 bilion. Bilion pula trilion bilion. Patutlah ni lepas 2 tahun tak ada apa, kosong. Ada dengar lagi? Ada dengar kita? Dia kata bukan aku Pak Libai nak menipu. Rupanya cerita tu habak nak. Betul, Pak Libai pun kaki menipu. Itu pertama. Jadi kita nak tahu kerajaan PAS hari ni. Satu lagi saya nak terang. Sebab selain pada REE, dia ada munggak temerang. Kuat temerang ni kerajaan negeri Kedah ni. Yang Ustaz Dr. Azizan cerita tu tak apalah, atas gagasan, prinsip dan sebagainya. Tetapi hari ni yang dia jadi kerajaan, konon-kononnya dia itu Ustaz tadi 5 hari bagi dia merintah, dia boleh buat macam-macam di Kedah ni. Dia tipu lagi. Apa yang dia tipu? Widat Langkah Suka. Saya suka sangat buat Widat Langkah Suka ni. Yang syok ni, Perdana Menteri pun orang kata pasal tu Muhyiddin Yassin pilar rasmi di Marriott Hotel. Hotel mewah Lepas tu pilar Azmin. Azmin tu pun kata pandai sangat buat ekonomi, pun kena tipu buat dengan Pak Libai. Lepas pilar rasmi kata buat program Widat Langkah Suka, partner dengan siapa? Tu Arab pun tu kaki layak enggak? Kaki kencing enggak? Tu Arab tu. Lah kali partner dengan Widat, lah kali Widat tu tinggal lah projek, tinggal zinc lah ni. Saya pun lah dah tengok buku ada agak-agak mat apa kah? Tiang-tiang besi ke apa? Tinggal zinc ya. Tak ada apa, tanah hutong. Ada pilar rasmi tu. Mohong tak? Kaki yang kata betul lah. Saya bukanlah nak ni sangat dia. Tapi ini yang berlaku. Jadi dia tak ada apa. Bila dia tak boleh buat projek apa negeri Kedah tu, itu dia kalau nak buat airport lah, Metropolis apa? Aeropolis. Oh kononnya dia ada dengan ECK. Dalam sidang DUN dia kata apa? ECK ni akan fund projek tu. Dalam sidang DUN dia kata fund. Dia kata ECK akan fund projek itu walaupun bilion. Dulu masa zaman kami, itu telah akan diambil untuk pengambilan tanah. Dia makan billions of money. Dia melalui kerajaan persekutuan. Bukan kecil, duit sikit. Dia kata sikit boleh fund. Lah sekupang dah lah begitu. Itu Aeropolis apa Aeropolis? Tak ada lah. Kereta terbang orang kata COVID dah lah tu. Dia ada proses dia. Dengan kerajaan kita pada hari ini, kerajaan persekutuan ni kan ada duit lah. Jadi Kedah pun kan ada duit banyak mana. Kalau banyak duit, saya pikul bawah ni, sembang dengan semua usahawan-usahawan, peniaga-peniaga kecil, peniaga pasar malam, mengeluh. Lepas PKP ni tu, baru boleh napas sikit saja. Tadi petang saya pergi dekat balai sini tu, dia ada ahli kopi tu. Orang muda usahawan. Jadi Muin aku panggil saya pun balik ke Nuri tadi pergi. Lepas muda-mudi apa dah. Konsert dah pun. Lupa nak abang ada konsert. Ada konsert juga lepas pun lah ni. Lepas lah boleh kita nak besar apa. Jadi konsert ni dah dikantar pun konsert. Kedah pada sikit tadi. Saya pun tak kata apa. Ingat kopi dia ajak minum kopi. Pipi dia ada konsert. Ada esok hari. Kalau nak pergi esok pergi tengok. Adalah show-show sikit. Tapi kita ada ingat ahli kopi pergi tengok kena kopi. Pasal usahawan kopi di negeri Kedah, itu di Sungai Petani, Alustang dan beberapa tempat ni, mereka buat jualan usahawan kopi untuk anak-anak muda. Saya kata bagus dari segi tu. Tengok-tengok tu dia konsert juga. Dah agak lah tadi pang semua dah. Apa lah. Ingat tuan-tuan kena ingat lah ni. Dia tak ada masalah apa lah ni. Jadi saya nak maklum bahawa dengan keadaan ekonomi yang teruk yang lepas memerintah pada hari ini, kita cukup risau. Wayang tentang ekonomi kata negeri Kedah ni, pelaburan. Saya tanya lepas, percaya tak Sanusi bawa balik pelaburan besar-besar? Oh, dia kata cerita dalam media, cerita bilion. Tak ada pun. Yang dia cerita tu saya tanya tak. Cuma dari segi prinsip MITI dan MAIDA tu ada sikit perubahan.
Dulu kalau pelaburan tu masuk tahun ni, kalau contoh tahun ni, tahun tu banyak tu lah. Tetapi dulu pada tahun 2021 dia, 2021 lah yang dia masuk 60 bilion something tu. Dia sepatutnya projek tu 15 tahun, tapi dia accumulate semua tahun tu dia banyak. Sebenarnya dalam 4 bilion dia setahun untuk pelaburan. Tapi jangan terkejut, media dia main cukup bagus. Saya tak nafikan bagus sangat media dia, menyebabkan ada sesetengah orang, termasuk profesor-profesor yang tak membaca ni pun percaya dengan kata pelaburan yang dibuat oleh Sanusi, hebatnya Sanusi. Kita tak percayalah, kita tahu, kita mengaji, tetapi apa yang berlaku pada hari ini dengan media dia, sebenarnya pelaburan-pelaburan itu hanyalah manipulation figure saja bagi saya. Tapi sebenarnya dalam keadaan sekarang, kalaulah betul-betul pelaburan ekonomi kita baik, pasal apa duit ringgit Malaysia jadi $1 dengan RM4 dah rupang? Pasal apa? Pasal ekonomi tu. Itu yang berlaku dalam negara kita. Yang berintah siapa dia? Salah satu parti yang memerintah. Dan juga bersatu. Bersatu ni Kedah ni tak apa kuat dia kata. Nak ambil banyak kursi dia kata. Jadi dia jadi tumpang ya. So dia main rugby dia buat apa? Supaya untuk mengkaburi rakyat negeri Kedah. Jadi kita kata RM1 Malaysia, RM4.6 sama $1. Memang teruk. Dulu RM2 lebih, RM3.8. Lagi paling tinggi kita pernah fix pada masa itu dah RM3.8, RM8.6. Teruk. Yang kedua, ringgit Malaysia tentang OPR. Kaedah tahu apa dia OPR? Overnight policy rate. OPR ni dah beberapa kali dah naik, dan November lagi akan naik. Maksudnya menunjukkan apabila inflasi ekonomi negara tak baik, maka akan berlaku OPR oleh bank negara akan menaikkan OPR. OPR ni macam kita ambil loan rumah, akan ambil loan kereta, dan ambil beberapa pinjaman personal dan sebagainya. Oleh kerana kita dinaikkan rate OPR itu, maka pinjaman dulu kita bayar 1,000 naik 1,100. Ataupun dia panjangkan yang dulu 10 tahun mungkin naik jadi 10 tahun 6 bulan ataupun 11 tahun. Benda-benda itu telah di atas sebab OPR naik disebab ekonomi negara dan juga negeri itu tidak baik. Jadi saya nak maklum, apabila berlakunya pengkhianatan yang langkah syaitan itu, langkah syaitan kalau orang sebut langkah syaitan, kita telah merosakkan demokrasi negara kita oleh pelompat kata-kata ini, lompat parti dan bersekongkol bersama dengan parti PAS, Bersatu dan juga dengan Barisan Nasional membentuk satu kerajaan, dan akhirnya yang memberi kesan kepada rakyat dalam negara dan juga negeri kita. Jadi saya nak maklum sini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ini cukup merisaukan kita. Bagaimana kita tengok bahawa apa negara jiran kita, negara jiran kita seperti Indonesia, orang dah mula bercakap Indonesia ni lebih baik, orang dah bercakap Singapura baik, orang dah bercakap tu yang selalu Mamat selalu sebut. Dia kata apa? Gaji cleaner Singapura, gaji cleaner, gaji orang cuci, tukang cuci di Singapura tu sama dengan adunya negeri Kedah, sama adu dengan orang Johor. Lebih kurang gaji $2,500 USD. Kita lagi lah ada, kalau tak ada bisnes jadi adu pembangkang teruk. Maksudnya gaji kita pun bagi sikit family, hal lain tu share lah dengan masyarakat di bawah. Tak ada apa. Ini yang berlaku sebab apa? Teruk. Negara kita teruk, ekonomi kita teruk. Yang tu kita kena tahu. Dan apabila PAS memerintah ni, rupanya yang dia gembar-gemburkan dia akan boleh memerintah dengan lebih baik, sebenarnya mereka lagi merosakkan. Dan mulalah orang-orang profesional, kawan-kawan saya hak kaki yang mula-mula orang sokong PAS tu, mereka pun dah mula berfikir. Rakan-rakan sekolah, rakan-rakan universiti saya, dia kata aku duk tengok, duk harap PAS ni boleh buat sesuatu pada negeri negara dengan prinsip dia dulu. Mereka pun tak nampak, mereka bukan politik, mereka profesional. Tapi apabila berlaku pada hari ini, mereka boleh, rakyat dah bijak. Dan kali ini mereka kata PAS ni kuih teruk. Jadi kita kena ambil kesempatan pada hari ini di bawah Pakatan Harapan bersama dengan parti-parti komponen Amanah Fikir DAP, mesti tunjuk performance kita, mesti kerja kuat di bawah sana. Kita mesti perkuatkan di PDM,
memperkuatkan di cawangan, memperkuatkan di kawasan ataupun bahagian ataupun cabang, supaya kita dapat menggerakkan semua tentera pada PRU ke-15 ni untuk kita kembalikan mandat rakyat itu, dikembalikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan yang sebenarnya kita telah memerintah di negeri Kedah pada PRU yang ke-14 dan juga Kerajaan Persekutuan. Jadi saya harap tuan-tuan tolong sampaikan benar-benar isu-isu ini kepada masyarakat di luar sana, supaya mereka faham, mereka boleh cerita kepada saudara mara, mereka boleh cerita kepada jiran dan kawan-kawan yang bahawa kerajaan pada hari ini telah pun merosakkan sistem demokrasi, merosakkan sistem ekonomi, pendidikan. Mereka gagal untuk meningkatkan apa yang mereka perjuangkan sebelum ini. Jadi kita dulu telah meletakkan track record ataupun meletakkan landasan yang sebenarnya, landasan yang betul. Kita telah meletakkan sistem kewangan. Sebagai contoh, saya ambil contoh sikit lagi. Yang terakhir ini ialah kalau kita letakkan contohnya Kementerian Pertanian. Kalau duit 110 juta pada Madar tu, duit 110 juta je, potong tinggal 80, 30 juta hilang. Jadi apa yang dapat kepada petani dan pesawah? Kerajaan Pakatan Harapan pada masa lalu telah menaikkan subsidi. Tuan-tuan kena ingat. Kita kata tak terang mana lah, dia kata, tetapi itulah, tak dimainkan subsidi padi itu, kita pun naik RM60 tau tuan-tuan. RM60 Pakatan Harapan. Dia buat apa? Dia kata 5 tahun 2 kali, 2 tahun 5 kali. Dia kata dapat 5 kali untuk dapat hasil pada padi. Dia cakap, tapi sebenarnya di bawah berbeza. Jadi sebenarnya Pakatan Harapan telah meletakkan kewangan negeri ataupun satu-satu kementerian itu di tempat yang betul. Mereka potong. Kementerian Pendidikan potong. Kementerian apa? Dalam negeri itu, balai-balai polis yang rosak. Balai polis pun minta bantuan kita pun tak dapat bantuan. Lah ni pun pegawai polis, kalau ada di sini pun terima kasih ya. Mereka pun tahu. Senyum mereka. Mereka pun tahu. Mereka main begitu, beritahu kita cepat ambil kerjaan. Tu pegawai polis, pegawai maritim, pegawai kerajaan hal lain, semua kata cepat ambil, kami tahu dah. Mereka ni tak boleh merintah. Terutama patipah Pempah lagi teruk. Saya duduk agak-agak hebat je lah. Ustaz Tom Ibrahim tu pensyarah saya dulu UiTM. Jadi saya dengar dia cakap pun saya pun jauh kepala. Ini yang berlaku pada rakan-rakan kita dalam parti-parti lama kita dahulu. Tapi apapun, saya harap kita teruskan perjuangan kita. Kita teruskan meletakkan di tempat yang betul. Dan sistem demokrasi kita yang walaupun dah 10 tahun kita belakang lah, pada negara bila dia buat pengkhianatan tu, secara automatik bila pengkhianatan tu berlaku, dia akan rejak ke belakang 10 ke 20 tahun berbanding negara-negara lain. Hari ini tuan-tuan boleh tengoklah, picek negara-negara lain lepas lagi kemah berbanding negara Malaysia. Apapun kita nak supaya kita ambil balik kerajaan negeri Kedah, kita ambil balik kerajaan persekutuan, dan kita betul-betul membuat perubahan tajdid apa yang berlaku seperti mana yang disebut oleh Ustaz Dr. Azizan yang berlaku pada tabung haji. Itu lepas fitnah, tomah dan sebagainya pada Dr. Mujahid. Hari ini laporan Ketua Adik Negara mengatakan bahawa Pakatan Harapan telah menyelamatkan tabung haji. Banyak lagi, antaranya lagi ada Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang tu telah dinyatakan telah meletakkan di landasan yang betul. Kumpulan wang amanah pencen, semua ini kita cuba selamat dan letakkan tempat, sebab ini duit, dana yang cukup besar kepada rakyat negara kita untuk kita kongsikan bersama dengan semua rakyat. Jadi kita tengok kalau di Indonesia tu 280 juta rakyat. 10% dia mati millionaire. 10% tu sama dengan rakyat Malaysia. Hak kaya tu kita ada dengar hak 90%. Hak 90% tu hak jadi pembantu rumah. Pembantu rumah lah ni pun gaji 1,000 lebih. Kalah gaji yang keluar kredit di universiti. Jadi kita nak menyelamat negara ini, kita mesti memberi kepada ahlinya dan orang yang betul-betul bijak, yang jujur, betul-betul mempunyai integriti dalam mentadbir negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Yang Berhormat Kepada Asmirul Anwar Haris di atas ucapan sebentar tadi.
Terusnya Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh Adun Penggalang Gunur bagi meneruskan ucapan pada malam ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, barisan pimpinan penceramah, Yang Berhormat Engineer Datuk Fakhru Aziz Zawawi, pengurusi amanah Negeri Kedah yang juga Adun Alor Mengkudu, Yang Berhormat Abi Asmiro baru sebentar tadi memberi ucapan kepada kita, Kubang Rotan, Setiausaha Amanah Negeri Kedah, Ustaz Dr. Azizan, Khalil, rakan-rakan, hadirin hadirat, tuan rumah, tuan-tuan, puan-puan dan mati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni lagi sekali kita menganjurkan program yang seumpama ini. Setelah minggu lepas kita berjaya mengadakan program yang sama di Teluk Pulang, minggu ni di sini dan seterusnya. Di minggu-minggu yang seterusnya kita akan susun setiap minggu. Dan begitulah juga dengan don-don rakan-rakan kita, Dom Kalakundok, Don Kubang Rotan dan juga Don Alor Mengkudu, supaya apabila kita menggunakan satu kaedah itu secara langsung kita berjumpa dengan orang ramai. Dulu-dulu inilah di antara kaedah utama kita, berjumpa dengan masyarakat yang kita sebut ceramah kelompok. Bila kelompok ni taklah 2,000, taklah 1,000. Maknanya kelompok itu saja. Dalam konteks kita, kampung kita, PDM kita. Tetapi pada masa yang sama, insya-Allah segala maklumat yang dapat kepada tuan-tuan nanti akan diedarkan, akan dipercakapkan di kedai-kedai. Pada masa yang sama, kita ada live di depan ni. Dan rakan-rakan kita boleh juga sama-sama share untuk memastikan segala bentuk maklumat ini sampai kepada orang ramai, disebabkan oleh pada satu hari nanti kita memerlukan satu hari nanti kita memerlukan semua maklumat ini untuk kita membuat satu keputusan. Keputusan apa? Keputusan pada pilihan raya nanti kita nak decide apabila masuk dalam peti undi itu, apabila masuk kepada bilik untuk kita memangkah tu, kita mesti membuat pilihan yang betul. Dan pilihan yang betul itu sudah tentu bergantung kepada maklumat yang kita dapat. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, jadi kalau kita dah mula buat macam ni, ceramah kelompok macam ni, maknanya pilihan raya tak jauh dah. Tak jauh dah. Sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Hatta mereka duk kata, tak apa, bulan hak hujan, musim hujan, musim banjir pun tak apa, kami sanggup redah. Mereka nak gelojoh, nak buat sampai tak kira dah. Padahal kalau tuan-tuan, kalau banjir macam mana kita nak menggunakan keseluruhan jentera kerajaan memberi khidmat kepada rakyat yang terlibat dengan banjir. Tetapi kalau mereka nak buat juga, maknanya mereka mengabaikan kebajikan rakyat yang akan terlibat dengan banjir nanti. Tak apa, dia kata, kami buat sebelum banjir. Oh, gana. Pasal apa? Pasal mereka tahu sokongan yang ada pada mereka semakin kurang. Sebab rakyat makin menilai, rakyat makin faham, rakyat makin tahu. Apatah lagi apabila kita mula bergerak dalam bentuk ni, insya-Allah apa yang nak kita sampaikan itu dapat disampaikan secara menyeluruh. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya bermula nak sebut bahawa kerajaan yang ada ni, kita sekarang ni nak pilihan raya. Pasal apa nak pilihan raya? Kita nak pilih kerajaan. Dulu 2018 inilah juga yang kita buat. Dan pada bulan Mei akhirnya pilihan raya. Maka rakyat telah menolak satu kerajaan UMNO Barisan Nasional pada masa itu yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Rakyat tolak. Rakyat tolak, jatuh.
maka rakyat memberi kemenangan mandat kepada Pakatan Harapan untuk memerintah. Rakyat bagi ni, rakyat faham, rakyat bagi ni, rakyat pangkah ni untuk 5 tahun yang akan datang. Maka kita perintah tuan-tuan tak sampai 2 tahun, mereka cah keting. Mereka tengok kita elok, bawa motor elok-elok, mereka tabuk batu. Jatuh kita, mereka rampas. Jadi mesej saya adalah, kerajaan yang ada sekarang ni adalah mereka mengkhianati mandat rakyat. Khianat. Sifat khianat. Rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan. Mereka tak boleh, tak tahan, tak sabar ni. Nak tunggu 5 tahun pula untuk pilihan raya ni. Hak kita duk ceramah sekarang ni. Tak boleh tunggu, tuan-tuan. Tak boleh tunggu. Mereka guna pengkhianatan, lompat. Akhirnya mereka bentuk suatu pakatan untuk menjatuhkan kita. Jadi mesej kepada rakyat adalah, kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang mengkhianati. Khianat, lompat. Peringkat nasional sama, peringkat negeri pun sama. Bukan kita marah, kita jatuh, tak dapat esko, bukan pasal itu. Tapi kita kata hampa tu bukan rakyat pilih untuk memerintah hari itu. Betul lah hampa menang. Kalau PAS 15 kursi. Tapi 15 kursi tak cukup. Apabila lompat beberapa orang, sekarang 23, lompat beberapa orang, campur dengan 15 tu jadi cukup untuk memerintah. Jadi kerajaan yang ada di peringkat nasional, kita pun tak tahu nak sebut kerajaan apa. Kerajaan BN, PN ke, kita pun tak tahu. Bercelaru. Kerajaan peringkat negeri pun sama, adalah kerajaan yang juga mengkhianati mandat rakyat, merampas mandat rakyat dan mereka memerintah pada hari ini. Jadi sebab tu saya nak tanya kepada tuan-tuan, khianat ni, hak jenis khianat ni, orang baik ke orang tak baik? Kita memberi amanah, dia khianat. Ni, yang duk ada sekarang ni khianat. Jadi adakah mereka apabila sampai sekarang ni, mereka menawarkan semula untuk rakyat memilih semula? Jadi kita dah tahu orang khianat. Kalau kita orang baik, saya yakin sungguh-sungguh kita tak akan memilih mereka-mereka yang khianat kepada kita. Pasal apa mereka khianat? Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, mereka kata hak khianat tu pasal dia kata, kita jadi kerajaan ni, kita tak pandai jaga orang Melayu, kita tak pandai jaga Islam, kita nak rungkai perlembagaan yang ada ni, kita nak ubah. Jadi dia kata hampa ni bahaya kepada negara, membawa bencana kepada negara. Lalu kami pakat, kami ajak lompat bersama dengan kami. Tak cukup. Hak kata ni Presiden PAS. Ni, hak kata lagu ni Presiden PAS. Dia kata tak cukup lagi lompat. Lalu kami pakat pula dengan UMNO. Kami bilang-bilang cukup, lalu jatuh kerajaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia orang agama, lidahnya basah dengan ayat Quran, pakai jubah, pakai serban. Jadi perbuatan khianat hak dia buat tu tak mampu ditutup, sebab semua orang tahu, seluruh dunia faham bahawa proses demokrasi kita, kalau buat lagu tu kita kata khianat. Dia nak tutup khianat dia kata hampa jahat lagi. Dia kata kat kita ni, hak kemudian ni dia kata kita tak beriman apa tu, tak apalah, telah diulah oleh rakan-rakan tadi. Tapi sebelum tu dia kata, dia buat lagu tu, dia rampas kerajaan duk ada ni pasal hampa bawa bahaya bencana kepada negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kerajaan yang ada sekarang. Lalu dia perintah cadar merebah, haru biru sampai hari ini. Krisis politiknya, tuan-tuan, kita ada berapa Perdana Menteri dah sampai sekarang? Ada berapa dah? Dan boleh berlaku Perdana Menteri seterusnya, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tetapi kita memilih, Pakatan Harapan memilih untuk menstabilkan kerajaan yang ada dengan menandatangani MOU. Sebab apa? Sebab
kalau asyik bertukar kerajaan dengan cara tu, maka bahayanya, bencananya adalah kepada rakyat. Hak ni tuan-tuan, kita tengok hari ni kita hidup susah sekarang ni. Tuan-tuan, kalau kita kata kita hidup susah, mungkin orang dakwa Allah hampa duk sebut. Tapi ada orang kata depa senang, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita tengok indeks, Wabi Asmero tadi dia bawa 2 indeks. Iaitu indeks tukaran harga duit ringgit kita. Duit ringgit kita ni menunjukkan duit ringgit kita makin lemah. Makin lemah ni maksud apa tuan-tuan? Kita makin tidak berdaya saing. Apabila kita nak beli barang, tukarannya duit kita rendah, tukarannya tinggi, maka kita terpaksa membayar harga yang lebih. Kita nak hantar duit ke anak-anak kita yang berada di luar negara, kena tambah duit ringgit kita untuk menjadi nilai yang sama di luar negara. Itu telah disebut oleh Wabi Asmero tadi. Yang tidak disebut ada 2 benda lagi. Di antaranya adalah indeks harga barang. Indeks harga barang sangat penting. Pasal hak ni rakyat tanggung tiap-tiap hari. Orang nak makan, hari ni telur pun tak ada. Mereka tubuh satu pasukan jihad untuk menangani harga barang. Tubuh tuan-tuan pelbagai pasukan. Akhirnya semakin tidak terurus. Hari ini indeks harga barang tuan-tuan makin naik. Yang terbaru 4.7. Bulan lepas 4.4, bulan 8 4.7. Makin naik. Dan naik lagi. Bila indeks ini makin naik, bermaksud harga barang hak kita nak beli itu makin naik. Bila makin naik, siapa yang kena? Rakyat seluruh dalam negara ni. Kita orang ramai kena. Harga barang mahal, harga makanan mahal. Hari ni pun kita rasa dah. Berapa lama dah kita duk rasa gagal kerajaan menstabilkan harga barang. Jadi kerajaan hak ni lah hak duk rampas ni. Dia kata dulu kita ni nak bencana, nak membawa bencana kepada negara. Depa ni lah yang bawa bencana kepada rakyat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi inilah bentuk kerajaan yang ada sekarang. Pasal itu, mereka nak pilihan raya awal. Pasal itu, mereka nak supaya tak kira lah, banjir-banjir lah, nak juga pilihan raya. Pasal dengan pilihan raya awal ni, mereka masih mampu mengepung sebahagian daripada orang mereka, sebagaimana Melaka dan juga Johor. Dia rasa dia ada momentum tu lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena cerita kepada rakyat. Kita kena memberi fakta-fakta kepada rakyat supaya rakyat tahu. Rakyat tahu. Dan sekarang ni mereka mula bermain dengan sentimen. Saya nak sebut beberapa perkara yang mereka kata kita dulu ni, kerajaan kita dulu ni bawa bencana. Saya nak bawa beberapa perkara bencana apa kalau begini. 1, tuan-tuan, indeks rasuah. Indeks rasuah negara kita ni di antara negara yang sangat hebat dengan rasuah. Satu dunia tahu. Najib Tun Razak tu tuan-tuan menjadi orang yang memunggah harta negara, kleptokrat, menggunakan jawatan Perdana Menteri, ambil duit negara paling hebat dalam dunia. Dia duduk dalam. Indeks rasuah tuan-tuan, apabila kita mula ambil tindakan-tindakan, zaman kita baiki tadbir urus kerajaan yang telah menutup sebahagian daripada pelakuan rasuah. Akhirnya apabila kita ambil alih, kedudukan rasuah kita makin turun. 2017 tuan-tuan, kedudukan rasuah kita pada masa PN nombor 62. Nombor 62 kita ambil alih. 2018 baru saat kita ambil alih dah turun satu tangga 61. 2019 turun tuan-tuan 51. Daripada 62 turun 51, depa ambil alih naik balik 61, sekarang 62. Tuan-tuan, indeks dia tak bohong. Indeks dia menceritakan keadaan keseluruhan negara kita.
Kerajaan Pakatan Harapan jauh lebih baik daripada BN dan juga PN dalam memastikan bahawa isu utama rasuah ini dapat kita kawal dengan lebih baik. Tuan-tuan, rasuah ni dia jadi lagu mana pada rakyat? Tak rasa apa pun aku. Aku duduk sini, aku duduk Aluk Ipoh sini tak rasa apa pun. Aku duduk Kuala Kedah tak rasa apa pun. Tuan-tuan, hak bencana, duit hak mahal, barang semua tu tadi pasal rasuah lah tuan-tuan. Duit kita habis. Tuan-tuan tahu tak banyak mana angkara rasuah setahun duit kita hilang. Yang beri rasuah, yang terima rasuah, kaya. Tapi mereka ambil duit tu menjadikan duit dalam negara untuk diputarkan kepada rakyat jadi sikit. Jadi rakyat susah, rakyat tanggung. Tuan-tuan, 1 tahun 60 bilion. 60 bilion ni banyak mana? 60 bilion ni sama banyak dengan REE Hak Sanusi sebut kali kedua tu. Kali pertama dia sebut 43 trilion. Besok dia ubah. Silap dia kata silap, bukan trilion, bilion, 62 bilion. 62 bilion ni tuan-tuan banyak mana? Kalau 1 bilion tu banyak mana? 1 bilion tu kita ambil macam ni lah. Kalau kita tak ambil urus ni Kedah ni, walaupun tak sampai 1 tahun kita nak takbir kerajaan ni Kedah ni, kita ambil lah lebih kurang 1 bilion. Contoh, tak sampai banyak tu. Tapi kita ambil 1 bilion. Lalu duit yang kerajaan hilang akibat rasuah ini sebanyak 60 bilion itu mampu, kalau kita ada duit itu, kita boleh perintah Kedah selama 60 tahun. Kalau perintah Perlis, kita kali 4, 240 tahun. Duit ni setahun hilang. 10 tahun banyak mana hilang. Tu, duit negara kita hilang pasal BN, PN. Nak bagi lagi kat mana ni? Tuan-tuan, Jahanam. Lalu kita ambil alih 22 bulan. Kita telah berjaya mengurangkan rasuah sebanyak 11 mata. Itu kejayaan besar hak kita. Lepas kata kita perintah ni bawa bencana. Sekarang hampa nak hujah apa ni? Indeks bukan yang kita buat, yang dibuat oleh orang lain menilai negara kita. Apabila PH ambil alih, keadaan rasuah terkawal jauh lebih elok. Satu, tuan-tuan, kejayaan besar kita. Kejayaan besar yang kedua kita, tuan-tuan, kita tak berurus, kita tak campur tangan sistem kehakiman dalam negara kita. Tuan-tuan ingat tak apabila Najib, tuan-tuan, hujung-hujung sebelum pilihan raya ke-14 dulu ni, tuan-tuan ingat tak? Masa tu Hakim negara, Peguam negara kita, AG, nak dakwa dia, Tan Sri Gani Patail. Gani Patail ni tak tahu. Dia duduk bisik dengan Muhyiddin, dia kata dia nak dakwa Perdana Menteri Najib Tun Razak. Najib tahu dulu, tuan-tuan. Pagi tu Gani Patail nak pergi office. Pergi office, ada pegawai dia kata, hang kena balik, hang kena pecat, hang sakit. Gani Patail kata aku sakit apa, aku main kerja. Tak, Najib kata hang sakit, hang balik, hang dipecat. Pasal apa? Pasal Gani Patail nak dakwa dia. Dia buang lagi pegawai-pegawai SPRM, dia buang lagi. Termasuk Perdana Menteri pada masa Timbalan Perdana Menteri pada masa tu ni, Muhyiddin ni. Lah hak bercelaru ni. Yang lompat, yang tua lompat lepas tu dia. Tapi pada masa tu dia okey lah. Termasuk Datuk Seri Mukhris. Siapa lagi? Termasuk Warisan. No, sabar. Siapa hak tahu kes dia, hak nak dakwa, hak tak setuju dengan dia, dah pecat habis. Lalu apabila kita menang, kita letak balik. Sebelum tu dia dah buang dah AG tu, dah ganti dengan orang lain. Naik Tan Sri, apa nama? Orang Kelantan tu, Apandi ya. Tuan-tuan pun tahu saja, tak nak sebut. Apandi Ali naik, dia kata, saya dengan ini mengisytiharkan bahawa
Datuk Seri Najib Tun Razak ni tidak membuat apa-apa kesalahan. Tutup kes. Apabila kita menang, tuan-tuan, kita lantik AG kita dakwa. Pasal apa? Pasal kita tak mau cabut tangan dalam urusan kehakiman. Akhirnya hari ini masuk dalam merpati, sedang menunggu di sarang merpati yang betina pula akan masuk, yang perempuan, minta maaf. Pasal apa? Pasal bukti. Pasal apa yang baru ni, Zahid baru ni, yang 40 kes baru ni tak kena. Sekarang kita merayu, pendakwaan merayu. Pasal kita nak sebut orang salah ni bukan senang. Tuan-tuan, dalam kes Zahid ada 47 kes lagi. Dia 2 kes je, tapi kes satu tu dia terlibat dengan 40 pendakwaan. Tolak semua. Hak yang kedua ni 47. Hak 47 ni masuk dah dalam separuh. Kalau pendakwaan hak pertama itu contohnya, dalam proses transaksi wang tu, contoh, dia tanya A, kamu bagi tak wang kepada B? Bagi, dia kata. Dia tanya B pula, hak terima, dia kata. Jadi banyak yang macam tu, tetapi dia bagi duit daripada poket dia. Jadi tak ada hak tertulis dalam kertas dalam bank ni, tak ada. Nak ada macam mana dia bagi cash. Tapi hak Najib, dia lalu ikut bank. Bank ada transaksi. Jadi bukti tu, satu orang pun, mahkamah daripada awal lagi, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, 10-30-50. 5 campur 4, 90. Main bola 90 ni kalah teruk. Jadi kita ubah sistem kehakiman tu. Zaman siapa? Zaman PA. Mereka nak sangat pilihan raya awal ni, mereka nak menang, mereka nak ubah balik AG hak macam dulu ni. Hak kata mereka tak salah. Pasal ramai lagi ni. Zahid ada banyak lagi. Tu hak baling tu ada lagi. Baru ni dibebas tanpa dilepas, ada lagi. Dan banyak lagi. Hak Sabah tu apa nama? Bung. Banyak lagi. Jadi kejayaan besar kita antara lain adalah, satu tadi, rasuah. Yang kedua, sistem kehakiman kita. Ini kejayaan yang sangat besar, tuan-tuan. Ingat, senang kan ni? Pasal kita perintah, kita boleh buat semua ni. Yang ketiga, tuan-tuan masih ingat isu judi. Tuan-tuan, sekarang ni cabutan khas, tuan-tuan tak tahulah sebab tak pernah beli. Saya pun tak tahu. Tapi saya biasa pergi kedai, saya tanya. Kedai saya duduk di depan Masjid Aman tu, taman di situ, di Badali Shah tu, ada banyak kedai hak jual nombor-nombor judi ni. Saya pergi tanya. Dia kata cabutan khas ni ada 22 kali. Kalau 22 kali, sebulan ada 2 kali. Saya kata, apa siapa kerajaan nak buat sangat cabutan khas ni? Cabutan khas ni dia kata kerajaan ambil cukai lebih. Kalau banyak kali, lagi banyak cukai kerajaan. Tuan-tuan, zaman kita daripada 22 kita turun jadi 8. Kan Ustaz Azizan sebut tadi ni, kita nak buat ikut keupayaan kita sedikit demi sedikit. Kita dah kurang daripada 22 hak cabutan khas ni dulu kepada 8. Depa menang tempoh naik 22 balik. Ini hak Haji Hadi kata ni, kita bawa bencana. Sekarang siapa bawa bencana kepada negara? Saya tanya pimpinan PAS, saya tanya Tunggu Haji Hadi, siapa bencana? 22 dengan 8 tu lagu mana? Cakaplah sikit. Jangan duk sagol mulut penuh ni, tak boleh cakap apa. Buk 5 hari. Kawan baik saya tu bagi kat kami bukan 5 bulan, bagi saya 5 hari. Buk. Seronok kita nak dakwa hak ni, hak pergi haji ni, hak yang perempuan jadi lelaki lah. Lagu tu lah. Balik-balik dia kata, sampai kat Malaysia je kita dakwa. Oh ni lepas. Apa dia Ustaz Derih? Dulu duk kata kat Ustaz Mujahid macam-macam. Kami buat macam-macam, kami selamat tabung haji. Hamba buat apa? Dakwa dia sekarang ni. Kami telah berjaya. Tuan tahu tak dia kata ni, zaman kami ni, rakyat memberi keyakinan semula, pendeposit
bertambah dan deposit, duit deposit berlambat naik dalam tabung haji. Itu adalah kejayaan kami, tuan-tuan. Bohong. Dia claim, hak kita buat dia claim. Ha? Ustaz, memang bohong. Ustaz Pah bohong. Ustaz Pah memang dia bohong. Bukan saja bohong, fitnah. Bukan saja fitnah. Bukan kita kata, dibuktikan di dalam mahkamah. Macam nak padu suara pula. Mereka feed saya. Feed saya, jadi kalau macam tu Datuk Fagul tak boleh berucap lagi. Kan? Jangan bagi saya naik sangat kan. Jadi saya nak sebut, saya sebut berapa dah tadi? Saya sebut 3 dah kejayaan kita. Kita baiki sistem kehakiman. Kita rasuah, kehakiman, rasuah. Lepas tu judi. Satu lagi, kita selamatkan institusi terbesar orang Melayu, tabung haji. Saya patah balik tadi pihak depa, tuan-tuan, guna masjid untuk fitnah tabung haji. Guna masjid. Tuan-tuan boleh terima tak ustaz-ustaz ni masuk masjid, dia kata kat kita, dia fitnah kita, hak tabung haji ni, hak Islam ni, dia fitnah dalam masjid. Dia kata kita jual habis ni, hampa ni jual. Sudahlah. Saya nak sebut juga hal-hal kerajaan negeri ni. Tapi malam ni cukup, kita ulang lepas ni pula, ataupun kita bercakap masa-masa lain pula. Asmirul telah sebut sebahagian tadi ni. Tapi kita nampak mereka duk perintah ni, mereka bukan beli kat kita pun. Rumah ribut kita tu, ingat mereka bagi duit baiki. Kita tak ada duit ni lah, kita tolong baiki. Kalau aku jadi MP, habis aku baiki habis. Dah, kita masuk exco tu, kita buat dah. Kita guna sebahagian daripada duit tu, kita pak di pusat khidmat kita. Berlaku ribut 2-3 ribu zinc terbang, kita pergi baiki. Rakyat susah ni. Han cakap apa? Bilion-bilion. Teluk bulan malam tu kita ceramah. Rumah saya tak sebut nama lah. Sampai hari ni 2 tahun rumah dia terbakar, tuan-tuan. Sampai hari ni tak baiki ni. Pasal apa? Yang sebut duit banyak, rizah banyak apa ni, tak boleh kan nak baiki ni seorang ni. Bagi 300 ya. Aku bagi lebih sikit. Saya berusaha sungguh-sungguh. Hak ni pasal banyak, tak boleh, tak mampu nak baiki. Hak lain sebagainya ni masuk ke dalam ni tu. Kita surau tu dah baiki. Surau ni ya? Surau ni? Sebatang tepi laut. Sebatang tepi laut? Sebatang terbengau. Tepi laut sana kan? Sebatang terbengau. Di apa ni? Tepi pantai. Jalan tepi laut tu. Ada satu rumah kita baiki. Banyak. Dengan tak ada duit kita ni. Jadi saya kira itu sahaja. Kita buka minda. Untuk tuan-tuan, sebarkan pula maklumat ni untuk memberi semula kepada kita. Pakatan Harapan hari tu ni bukan kita kalah, mereka rampah. Jadi hak rampah ni kita bagilah balik kepada kita. InsyaAllah kita mampu membuat lebih baik daripada apa yang mereka buat. So ucap terima kasih kepada semua. Lepas ni dari minggu ke minggu kami akan buat di Kubah Hutan juga, di Alun Kudu juga kami akan berderau insyaAllah, supaya maklumat ini dapat keseluruhan kepada rakyat di bawah ini dengan cara mekanisme ini, selain daripada cara-cara media baru. Jadi kepada tuan rumah saya ucap terima kasih. Motor besar mana? Kita tak nampak hari ni. Dia gelap lah. Sorok belakang. Pada rakan-rakan ni, semua rakan-rakan media ni, ada hak baru kahwin, ada hak tak kahwin lagi, ada hak baru cari, semua ada ni. Dekat 10 orang media. Dan tuan-tuan di hadapan saya nampak malam ni ramai. Tuan-tuan nampak, saya tak tahu, saya nampak ramai. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. InsyaAllah sedikit usaha yang kita buat ini akan memberi manfaat kepada kita, penduduk di sini, penduduk di Alun Ibu ini, kepada negeri Kedah, kepada negara kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh di atas ucapan yang diberikan tadi. Terusnya majlis dengan segala kejutan menjemput Yang Berhormat Datuk Insinyur Bukar Razi Haji Zawawi berbagi menyampaikan ucapan pada malam ini. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang hormati pengacara majlis, yang hormati Datuk Dr. Ismail Saleh, Adun Kelang Kundo dan juga Timbalan Pengurusi Amanah Kedah, dan juga Anu Aris Susah Perhubungan Amanah Kedah, Susah Perhubungan Amanah Kedah, dan juga Adun Kubahotan, Ustaz Azizan, Ketua ulama kita lah Ustaz Azizan ni. Ada ahli jawatan kuasa Amanah Kuala Kedah, cawangan amanah, rakan-rakan tuan rumah yang dikasihi sekalian. Tema kita dah sampai kat 11.30 dah ni, tengah malam. Jarang duk ceramah sampai tengah malam tengok dulu ni. Tadi kita dah dengar tadi ucapan daripada penceramah-penceramah sejak pada awal tadi, mula lewat sikit. Kalau 20 tahun dulu kita bantai PAS macam yang sebut tadi ni, tak boleh balik benda ni, kena tidur sini. Dia berkatuk kepala mampus. Kalau duk kata kat PAS tak tahu hala dia ada ibu ni. Dia ada ibu ni kata kat PAS tak tahu hala, tak boleh balik ya. Mana tu duk tahun ni ya malam ni. Punya kuatnya PAS dia ada ibu ni. Mungkin generasi baru tak tahu cerita PAS dia ada ibu ni. PAS ni sini ni dia mak asal lama. Tuan saya tu imam, lagi kepala PAS. Semua PAS belakang. Daripada kalau 100% tu saya rasa 95% PAS lah nak cari UMNO orang bayar. Semua dia jadi. Kalau siapa jadi UMNO dia jadi JKK. Bayar tu punya tak ada UMNO. Dulu ni UMNO, dia kata kat UMNO lah kali ni. Dulu ni tuan-tuan, generasi baru ni tak tahu, saya dah lebih tua. Bila mereka bagi ayat, anak ibu ini tak dapat ayat. Tak dapat ayat dulu, mereka berhenti sampai tekak sampai ke mereka lalu ke bawah ni, kat kampung di tepi jalan ni tak dapat ayat dulu. Mereka lalu ke kampung bawah, baik bawa lari ayat. Kalau bagi elektrik, mereka berhenti di Selangor Batak, mereka berhenti di Terbengah. Punya daripada deranya UMNO ni di bagi PAS di ala ibu memang kuat semua. Sebagai yang kita ada ni boleh kita semua PAS, lahir-lahir itu PAS dah. Kan kita isi borang, tak isi borang, lahir-lahir itu memang dah jadi PAS. Punya kuatnya PAS. Dan memang dasar perjuangan PAS ni dasar Islam lah. Sebab itu menjadi pegangan. Kerana latar belakang yang ada pada kita mengaji daripada pondok semua ni, apabila kita masuk dalam politik, mestilah kita sama dengan PAS yang perjuangkan Islam. Itu sebenarnya sejarah PAS. Tapi lama kelamaan dia luntur. Ini masalah dia. Bahkan kita lalu berdoa kalau aku mati ni, matilah PAS. Kita doa mati lepas, seolah-olah kalau tak mati lepas ni macam dengan kapak duk berasa macam tu kita tu. Tapi rupanya apabila kita lagi lama hidup, lagi lama, politik ni sebenarnya dia sentiasa berubah. Itu yang kita kata. Politik bukan agama. Parti politik ni bukan agama. Parti politik ni pertubuhan berdaftar. Tapi masa tu kita tak berasa. UMNO didaftar pada tahun 1946. PAS didaftar pada tahun 1951. Dia kemudian daftarlah punya pertubuhan berdaftar. Jadi dia parti-parti politik ni sebenarnya berdaftar. Dia daftar, barulah jadi parti politik. Tapi kita ni oleh kerana diletak satu kepahaman bahawa parti ni dengan akidah ni hampir-hampir nak sama. Itu yang menyebabkan kita jadi sampai ke peringkat tu. Jadi permusuhan yang dibangkitkan, yang dikait dengan agama, sebenarnya dia cukup membahaya. Pecah belah keluarga bila dikaitkan. Sedangkan politik ni satu
satu benda yang masing-masing masuk pilihan raya ya, ceritalah masuk pilihan raya nak pilih siapa mimpin wakil rakyat, siapa yang dapat undi terbanyak dia jadi kerajaan. Itu saja isu parti politik ni, dia tak lebih daripada tu. Kalau kata apa ni jadi parti politik, hak tu lah masuk pilihan raya. Kalau tidak, dia tak usah jadi parti politik. Dan bila masuk pilihan raya nak menang, nak mengetuai kerajaan. Pasal itu sebelum kita jadi kerajaan, baik Haji Hadi ke siapa ke, kita boleh menyatakan bahawa kami tolak undang-undang buatan manusia ni, perlembagaan ni. Betul tak tuan-tuan? Kami tolak undang-undang ni, buatan manusia ni. Dia sudah bersaing dengan undang-undang yang Allah buat. Siapa terima undang-undang ni seolah dia menolak undang-undang Allah. Tak apa, tak menang lagi. Tiba-tiba menang pilihan raya. Lawan-lawan kalau mau kau menang dah, rakyat mula sokong lah hampa nak buat Islam, tak apa, kami bagi sokong undi. PP masuk di parlimen di antara hari pertama apa dia tuan-tuan? Hari pertama akad sumpah. Akad sumpah di antara yang disebut akad sumpah mestilah terima perlembagaan Malaysia. Sebelum masuk parlimen boleh bercakap. Boleh bercakap. Kami tolak undang-undang, kami tolak perlembagaan ciptaan lorek lah apa semua, duk bersyarah keliling kampung duduk ni boleh lah. Tapi masuk saja dalam parlimen kena akad sumpah bahawa taat kepada undang-undang. Undang-undang perlembagaan tu lah. Sebab itu kalau kita tengok mula-mula jadi pembangkang tak apa lagi, sama ada akad sumpah. Kemudian dia hentam kerajaan sebab kita pembangkang. Kita boleh kata pada kerajaan, pasal apa tak buat undang-undang Islam apa semua. Macam-macam lah sebab kita pembangkang. Lama-lama politik tu dia kau berubah. Kau berubah, tak macam mana catur kau ni negeri kita jadi kerajaan. Dari Kedah kita jadi kerajaan, dari Kelantan kita jadi kerajaan, dari Terengganu kita bisa jadi kerajaan. Bila kita masuk saja dalam kerajaan, baru kita sedar bahawa kita ni parti politik. Parti politik yang tertakluk kepada undang-undang. Saya sebelum saya masuk Dewan Negeri, saya pun tak tahu kata. Dia kata bila kita dapat mandat rakyat ni, kami boleh buat apa saja. Saya tak boleh. Saya nak sebut, dalam perlembagaan, dalam undang-undang, agama adalah hak raja. Tu dah dia punya mula sangkut di situ. Bila nak buat yang berkaitan dengan agama, kena pergi mandat raja. Raja berkenan boleh, kalau raja tak berkenan, balik saja gitu. Itu dia punya perundangan. Sedangkan rakyat kata, awak pergi masuk jadi kerajaan, awak tak buat lagi. Kenapa tak bina lagi? Tak mudah tu. Sebab itu sekarang apabila parti yang dulu ni rakan kita PAS, bila masuk jadilah kerajaan, dia mula luntok. Itu yang penceramah kita duk terang banyak tadi ni. Bila masuk sajalah kerajaan, rakan kita PAS lah ni masuklah kerajaan. Pertama dia masuk, bukan dia seorang, dia masuk bersama gabungan. Ada UMNO dengan Pahaman Melayu Sekular, ada MCA, Parti Berdasarkan Kaum Cina. DP pun tak Cina semua, tapi MCA mesti Cina, baru boleh jadi. Lepas tu ada MIC. Lepas tu ada parti-parti daripada Sabah, Sarawak. Nak buka mulut sikit yang kata nak buat. Pasal RU tak boleh jalan 355. Nak buka mulut sikit saja, kami Sabah, parti-parti Sabah tahu kami tak boleh. Kalau nak jalan Islam lebih daripada tu, kami tarik diri. Jatuh kerajaan. Itu kata dalam politik perlu kepada satu kebijaksanaan. Boleh buat Islam ni, tetapi kena ada kebijaksanaan. Pertama, jangan duk heboh. Pakat elok. Terang elok. Mengadap berduli raja-raja Melayu ni. Terang elok. Tak usah heboh, tak usah duk pergi ceramah sana sini, gembok sana sini.
Lama-lama orang prejudis pada Islam. Kita tak laksana, tak boleh. Berapa banyak undang-undang Islam yang telah dulu ni bukan dibuat oleh masa PAS datang kerajaan. Semasa UMNO pun. Di antara yang dibuat undang-undang yang memang cukup terkesan adalah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. Ni Mahkamah Syariah ni tidak boleh dicampur tangan oleh sibel, Mahkamah Sibel. Ini di antara undang-undang yang paling besar yang pernah dibuat. Sebelum ni tak boleh. Undang-undang sibel, undang-undang ni lah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Federal Court dan apa semua ni, dia mengatasi Mahkamah Syariah. Tapi undang-undang ni pernah dibuat dulu dalam 10-20 tahun dulu, secara segap-segap ada standing dengan nilai dibuat, iaitu hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Syariah dan bidang kuasa yang berkaitan dengan Islam tidak boleh dicampur tangan oleh Mahkamah Federal. Sebelum tu tak puas hati dia Mahkamah Syariah, dia boleh pergi kat Federal. Saya ingat tahun 60-an ada seorang tu dia menganut satu satu pahaman ajaran daripada India, Qadiani, tahun 60-an. Dia orang Islam tapi dia kata saya Qadiani. Bila pergi bawa kepada Mahkamah Syariah nak ambil tindakan kat dia pada ketika tu, dan dia mengambil tindakan untuk merujuk pada Mahkamah Federal, Mahkamah Sibel ni, Mahkamah Awam ni, dia kata kita ada kebebasan agama, mana boleh ambil tindakan. Kalaulah dia anggap kata saya ni sudah keluar pada Islam, mana boleh saya didakwa? Terlepas, tak boleh buat apa. Itu dia punya kesan daripada itu. Jadi saya nak mengatakan bahawa dalam keadaan kita yang ada sekarang ni, kita nak kena realistik. Tak boleh. Sebab itu Islam ni sebenarnya, kadang-kadang Islam ni dia bukan semua sama. Bukan boleh pakai Islam di Arab Saudi dia lain. 90% lebih Islam. Di Mesir boleh lain. Tengok kita berada di mana. Kalau kita berada di Islam hampir-hampir 90%, tak apa, jalan 100% Islam, tak ada siapa nak kacau. Tapi bagaimana kalau kita Islam duduk dalam keadaan 60%, 50% lebih? Parlimen nak buat satu undang-undang Islam, ahli parlimen bukan Islam berhak mengundi untuk undang-undang tadi. Cuba bayang tengok. Ahli parlimen boleh mengundi undang-undang yang dibentang di parlimen yang berkaitan dengan Islam. Dia boleh setuju menerima, dia boleh setuju menolak. Sampai tu dalam pelbagai. Bagaimana kalau kita seorang Islam, kita duduk di Singapura, kita hanya ada 17%. Boleh nak bercakap perjuangan hudud di Singapura? Mana boleh? Tak masuk akal. Bagaimana orang Islam yang duduk di England? Ada dalam 5-6%. Adakah dia akan bawa satu politik yang syumul, politik yang sepenuhnya ikut macam mana benda? Kita ada tak sampai 10%. Tetapi pasal orang Islam di England, Datuk Bandak Kota London, orang Islam, kalau dia tak masuk politik, dia tak boleh jadi Datuk Bandak. Datuk Bandak ni Westminster, di antara kawasan dalam London tu, orang Islam, umur dia 23 tahun. Macam mana seorang Islam ada di West Australia, di Australia Barat, baru ni dia dilantik jadi senator di dalam Dewan Senat di Australia. Dia asal dia daripada Afghanistan. Artinya dinamik perlu kepada satu kebijaksanaan. Bagaimana Islam tu kita nak bawa? Kalau tidak, macam duk jadi dah. Masa kita syarah di luar, kita duk syarah gini lah, begini, pun masuk jadi kerajaan, kita tahu dia punya sekatan yang ada. Apa sekatan-sekatan yang kita ada. Jadi terpaksa terima satu realiti. Akhirnya apa jadi dengan parti kita dulu? Lah, melelong kata, tak tahu nak pintar lah mana. Sampai Tengku Razali kata, bukan saya kata, Tengku Razali kata ni parti ni yang parti pelacur. Tak kata teruk. Parti nak jadi parti pelacur, dia kata. Saat pintar lah kat UMNO. Saat dia cari PN. Saat dulu duduk dengan DAP.
parti apa ni? Sampai dia kata ni parti pelajar lah nak balik kat UMNO balik. Kalau UMNO terima, dia pergi pujuk UMNO. Takkan kita bawa parti yang atas nama Islam pergi pada tu, kita mesti pegang satu prinsip. Sebab tu ramai di kalangan kita dah mula sedar. Tak apa, prinsip parti itu satu, tetapi orang yang bawa itu satu. Orang yang bawa. Jadi kita tengok nilai dia. Sekarang dia jadi menteri. Dah jadi menteri lah, peringkat nasional. Macam mana sifat mereka? Kita dah mula, rakyat dah mula boleh nilai. Tengok, ni jadi menteri, ada yang jadi timbalan menteri, ada yang jadi dapat duta Timur Tengah, tak pernah pergi Timur Tengah pun. Bagaimana pembuakan ni? Dah artinya rakyat dah mula boleh menilai. Rakyat juga sudah boleh menilai dengan teknologi maklumat yang ada lah di perangai pimpinan UMNO sekarang. Dulu kita tak tahu apa mereka buat dalam kerajaan, tak ada maklumat, tak ada internet, tak ada semua. Lah tahu, habis terpecah, habis yang mahkamah sebagainya, macam-macam, bagaimana duit hilang dan sebagainya. Sekarang kita tahu mereka yang jadi kerajaan. Jadi kita harap, tapi mereka masih duk serang Pakatan Harapan 22 bulan. Mereka kata tak bagus, tapi mereka tak pernah boleh sebut apa dia. Sebut tabur haji. Tabur haji itu pemulihan yang kita buat. Apa dia yang tak bagus? Yang tak bagus masa PH pada ketika tu. Habis-habis pasal DAP. DAP buat apa? Di Pulau Pinang tu DAP cuba senarai tak DAP buat apa? Dia payah dia nak senarai. DAP ni buat apa? Ada masjid diruntuhkan oleh DAP. Ada perkara-perkara yang sekolah agama disekat oleh DAP. DAP nerakan dalam Pakatan Harapan. MCA rakan di dalam Barisan Nasional. Ada agak Cina. Gerakan rakan dalam Perikatan Nasional. Sama dengan PAS duduk dalam tu. Jadi kita nak guna isu pasal bukan Islam ni, tak boleh lah ni. Masing-masing ada rakan masing-masing. Cuma rakan mana yang agak terbaik. Kalaulah sekiranya dia tu bukan Islam, dia bukan Islam lah. Takkan kita nak bagi dia bukan Islam sama-sama jadi macam kita, tak mungkin jadi 100% Islam. Salah tu. Tetapi hakikat yang ada lah ni, mana-mana pihak nak memerintah bersendirian tak boleh berlaku dalam negara kita. Kita mesti memerintah dan mesti ada agama lain, kaum lain diwakili dalam mana-mana kerajaan. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh jadi. Siapa nak pergi urus masalah? Saya duduk dalam kerajaan masa dulu, jadi kerajaan. Siapa nak pergi urus masalah dengan kuih Hindu? Khabar esko ni, pasal apa saya nak pergi? Tapi ada esko bukan Islam, tak apa, you pergi cerita kuih Hindu, masalah cerita apa ni, rumah ibadat, budaya, siang sebagainya. Tak apa, hampa bukan Islam, hampa pergi lah, ini urusan hampa, kami tak pergi. Tapi kalau tak ada, siapa nak pergi? Siapa nak urus? Tak ada siapa nak urus. Itu realiti yang ada. Jadi sekarang ni rakyat sudah mula buka, rakyat boleh menilai. InsyaAllah pilihan raya pun tak lama lagi. InsyaAllah pilihan raya pun tak lama lagi. Dah tak sat pun duk terima ni. Dia berkata pilihan raya ni lepas daripada dalam bulan 10 ni nak bubar katanya. Tapi setengah pendapat kata pergi tahun depan. Tapi yang baik tahun depan lah. Ni kalau tidak kata nak tahun ni bulan 10 ni nak bubar juga. Kerana Perdana Menteri dah tak tahan dah dengan tekanan yang ada ni. Tekanan yang ada ni, bergaduh di dalam Perikatan Nasional Bersatu, kata dulu janji naik jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri nak lantik pada kami, sampai kelar pun tak lantik, duk tuntut. Jadi dia jadi bergolak macam-macam. Tuduh menuduh. Mahyudin tuduh Ismail Sabri kata kat Mahyudin. Kalau kata kat kita tak apalah, kita berbangkang. Tetapi sama-sama parti dalam kerajaan bertempur sama sendiri. Berapa lama dia mahu tak boleh tahan. Jadi setengah-setengah ramalan kata bulan 10
nak bubar. Kalau bubar kita kena bersedia lah. Dan kita paksa beri penerangan. Dan kita dah mula ni. Dan ni kita pun guna live. Mereka tak mai pun mereka boleh dengar dia punya penerangan kita. Jadi rakyat hendaklah mula berfikir. Pertama, Pakatan Harapan baru merintah 22 bulan. Itu kena ingat. Dia nak nilai ni bagilah sepenggal. 22 bulan nak nilai macam mana. Bagi, cukup bagi 5 tahun. 4 tahun ke 5 tahun. Barulah boleh kata dia ni boleh ke tak boleh. 22 bulan dia baru nak adjust. Tak boleh nak nilai dalam masa 22 bulan. Tak boleh. Satu kerajaan. Satu penggal boleh mula nilai. Untuk kerajaan mula berkesan, dia kena 2 penggal. Baru boleh. Baru dia mula nak uruskan kerajaan. Dia tak mudah. Tak mudah untuk melaksanakan sesuatu perancangan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada Amanah Kuala Kedah yang mengadakan program pada malam ini. Saya ni kebetulan malam ni dia berkata tak ada apa, mai tengok kampung ni lama tak mai. Jadi kita berdoa kepada Allah Taala supaya negara kita terus aman, kewangan kita bagus, perniagaan kita jangan teruk sampai jadi macam Sri Lanka. Sri Lanka di antara yang negara yang jatuh lah Sri Lanka. Negara yang teruk lah Lebanon. Itu negara yang jatuh. Jangan kata tak itu. Lebanon tu negara yang cukup makmur, mewah tu. Lebanon tu jatuh. Sri Lanka tu negara bukan susah, senang. Tapi oleh kadar pemimpin boros, rasuah, jatuh Sri Lanka. Boleh jatuh kalau kita tak boleh jatuh. Jadi kita harap negara kita jangan sampai ke peringkat tu. Saya adalah menggunakan kebijaksanaan untuk memberi undi kepada pemimpin dan parti politik yang mereka yakin. Dan kita harap mereka yang baik, mereka yang ada amanah, ada integriti untuk memerintah. InsyaAllah kita akan selamat. Sekian, bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.